warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tutuk guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita bincang hikmah yang ke-42. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Jangan berpindah dari suatu alam ke alam yang lain. Hikmah yang ke-42. Kata Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala, pengarang menyatakan tawajjuh kepada makhluk dengan perumpamaan yang huduh, supaya manusia tawajjuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kita ni dalam bergantung harap kepada makhluk, biarlah kurang daripada kita bergantung harap kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang sepatutnya membawa kekuatan kepada dalaman kita, jiwa kita, hati kita. Qala al-musannifu rahimahullah, la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir raha yasiru wal makan allazi irtahala ilaih wallazi irtahala minhu. Walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadha al-amr in kunta za fahmin wassalam. Mafhumnya, janganlah kamu berpindah dari suatu alam ke alam yang lain. Laksana seekor himar keldai yang mengelilingi pengisar, iaitu tempat yang ditujunya itu adalah tempat yang dia mula berjalan. Akan tetapi seharusnya engkau melalui segenap penjuru alam dalam perjalananmu menuju kepada pencipta alam, kerana kepadanya puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi SAW, barang siapa tujuan hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka perjalanan hijrahnya akan menemui Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana tujuan memperolehi kekayaan dunia yang didambakan, atau hijrahnya bertujuan kerana perempuan yang ingin dikahwini, maka perjalanan hijrahnya akan terarah kepada tujuannya untuk diperolehi. Hendaklah kamu fahami betul-betul sabda Rasulullah SAW di atas, dan perhatikanlah dengan baik-baik segala isi yang dinyatakan baginda SAW, supaya engkau boleh beroleh kesejahteraan atas dirimu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nas yang kita baca ini adalah satu nas yang panjang, tapi memberi makna yang cukup besar. Katanya yang pertama, jangan kamu musafir, jangan kamu kelana, jangan kamu pergi mari daripada satu alam kepada alam yang lain. Kalau itu keadaan kamu, maka jadilah kamu seperti keldai pengisar gandum, yang mana berjalan, tempat yang dia pergi kepadanya adalah tempat yang mula dia berlepas daripadanya. Bahasa ni adalah bahasa yang orang kata seolah-olah dalam hidup ni tak sudah, tak selesai. Saya cerita untuk nak gambar kedekatan dulu. Ada orang tu dia kerja 3 bulan berhenti.
buat kerja lain. 3 bulan berhenti, buat kerja lain. 3 bulan berhenti, buat kerja lain. Sebulan berhenti, buat kerja lain. 4 bulan berhenti, buat kerja lain. 6 bulan berhenti. Akhirnya kadang-kadang tu sampai tempat kerja pertama pula. Apa orang akan cakap? Orang kata hang ni memang tak sudah-sudah, tak selesai. Apa fokus awak? Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Kerja apa yang awak nak? Setiap kali awak buat satu kerja, mesti tak habis, mesti tak selesai. Inilah yang dikatakan sama seperti himar. Orang zaman dulu, dia nak ngisok gandum, padi, dia payuh, letih. Jadi dia buat bulatan. Tempat lesung tu, lepas tu dia tambak lembu ataupun keldai dia pusing. Keldai tu jalan, makanan tu depan tu seolah-olah kena jalan, pusing. Pertama yang dia bergerak, di situlah juga yang dia berakhir. Dalam bahasa mudah tak ke mana? Maka itulah keadaannya. Kalaulah kita berpindah daripada alam kepada alam, kita tak selesai ya? Sebab yang kita pindah tu bergantung kepada fizikal kita. Sedangkan hati kita, nurani kita, dalaman kita masih lagi dalam keadaan tak tu. Masih lagi dalam keadaan kesamaan. Sama je, tak ada apa. Jadi kita pindah-pindah. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tengok orang lah, dia mencari makna kepuasan, tapi sebenarnya dia tak puas. Dia cari hak jenis minat makan, pergi makan sini kata sedap, pergi makan sini kata sedap, pergi makan sini sedap. Tapi lama-lama balik makan nasi rumah. Dia macam tu, dia tak puas, tak ada keselesaian. Itu bab makan. Sama juga dengan bab orang yang minat motosikal. Dia minat lepas beli hak ni, lepas 3 bulan ada orang kata betul lah dia ada sikit duit, tukar beli hak lain, tukar beli hak lain, gini. Tapi tuan-tuan perhati, banyak motor-motor macam tu duduk di rumah, duduk tengok, pakai dak. Sekali-sekala je orang istilah panas enjin, ataupun nak betul apa ni, kena nak exhaust dia ataupun magak dia dan seumpamanya, buatlah jalan sekali-sekala. Tengok tak puas, tak sudah. Kita tengok orang lain pula minat mancing, tidak ada denai, tidak ada kolam, tidak ada sungai, tidak ada lembah, dia pergi. Lepas pergi satu-satu pergi mancing, tapi nampak selesai tak? Tak selesai. Lepas tu tak selesai. Sebab itu tuan-tuan, bila kita pindah daripada keadaan kepada keadaan, daripada tempat ke tempat, daripada suasana ke suasana, benda tu tak habis, tak selesai. Tapi yang dia ajar, maka berpindahlah kamu daripada alam-alam ini kepada tuang alam. Kerana kepada Tuhanlah puncak, itulah kesudahan. Ini dia. Saya selalu beri contoh yang nampak mudah dan kita faham. Orang yang bersifat bernasib baik, apa berlaku? Mula kerja, Allah bagi dia, mungkin tok tua dia kaya, abah dia kaya, bagi pada dia sumbangan 30-40 ribu, 50 ribu. Tok tua jenis baik dengan abah jenis baik, dia pakat dua orang tu, hak ni bagi 25, hak ni bagi 25, hang beli rumah. Dia pun belilah rumah dalam 50 ribu. Ni cerita 80 hang. Duduk 3 tahun, rumah dia naik kepada 150 ribu. Oh, suka dia, jual. Dia pun dapat 150 ribu, hutang tak ada. Ada pula orang nak jual rumah 80 ribu. Dia beli rumah yang kedua.
Rumah pertama dia let go, dapat sipang 70,000 dalam tabung haji. Duduk 3 tahun, rumah dia orang nak beli 300,000. Jual pula, dia dapat orang lelong rumah 100,000, sipang pula 200,000. Begitulah akhir sekali sampai 5 kali, duit dalam tabung haji mencecah hampir 1 juta. Dan rumah yang terakhir dia beli sendiri pun nilainya dekat 1 juta. Dengan hutang tak ada, keadaannya tenang dan bagus, dia puas hati sangat. Hidup senang dah. Dan dia pula duduk tempat-tempat yang elit lah. Ada gated, ada kawasan lapang cantik. Dia, isteri dia, anak-anak dia seronok hidup. Dalam seronok hidup ni, kawan dia jemput dia. Dia kata, lama tak pergi rumah saya, tak aja pergi rumah saya. Dia pun pergilah rumah kawan dia. Dah janji, dah lama dah nak pergi. Sampai ke rumah kawan dia. Sampai pun dekat nak waktu zuhur, kawan dia pun ajak dia, jom kita pergi masjid kampung hamba lah. Saya ni selalu sembahyang masjid. Dia pun ikutlah. Sampai di masjid, tengok di masjid, puas hati. Apa yang berlaku di masjid? Dia tengok jemaah zuhur ramai. Sudah jemaah zuhur sembahyang, Tok Imam beri kuliah ringkas, kuliah 7 minit. Sudah kuliah pakat sembahyang sunat. Sudah sembahyang sunat, ada jamuan ringan, makan. Dan dia tengok kawan dia ni pula kena habis ahli jemaah tu, baik semua. Dia tak ada dalam kaum hidup dia macam tu. Dia seorang-seorang duduk masjid surau pun pergi hari Jumaat je. Duduk dalam kereta, dia akan kata kepada keluarga, kepada kawan dia, kata, begini ke tempat awak? Memang begini. Memang begini. Seronok. Dia rasa tenang. Lalu dia pun kata, ingat saya nak beli rumah lah, ada tak kawasan ni? Kawan ni kata ada, dekat je. Harga pun offer yang baik sangat, kadar 100,000 lebih je. Tengok rumah tu jatuh hati dia. Walaupun kecil tapi nampak bermakna. Akhirnya sudah makan apa semua sekali, cakap dengan bini. Bini pun dia nak pergi tengok rumah, bini pun setuju. Tengok, dua-dua rasa berkenan, bayar. Selepas pindah di situ, kedua-dua ni selalu melazimi masjid surau, pergi. Beberapa hari selepas tu, seminggu 2, isteri tengok suami menangis. Isteri tanya, ada apa bang menangis, sedih apa? Dia kata, kenapalah umur kita 60 baru kita boleh duduk sini? Kenapalah umur 60 baru boleh duduk sini? Kenapalah kita baru sedar boleh pergi masjid, boleh pergi surau, boleh ibadat tiap-tiap malam, tiap-tiap waktu? Tengok, isteri dia pun kata sama juga kita. Apa yang saya nak sebut, walaupun sebelum daripada itu mungkin rumah dia jauh lebih selesa dan keadaan hebat semua sekali, tapi dia tak rasa. Sebab itu kerana mereka pindah daripada alam kepada alam, daripada rumah kepada rumah. Tapi apa yang specialnya yang menyebabkan rumah yang terakhir itu, walaupun tidaklah sehebat rumah yang terakhir yang dimiliki sebelum tu atau yang kedua sebelum tu, tapi yang rumah yang dia pilih kali terakhir ni bukan kerana rumah, tapi kerana masjid yang diimarahkan dan ibadat yang dilaksanakan secara jama'i di situ, yang menyebabkan dia juga boleh tumpang sama, mensyarikatkan diri dia ataupun menyertai diri dia kepada masjid tersebut. Dia akan jadi terasa lain. Sebab yang terakhir ni dia pindah kerana Allah. Dia pindah ni kerana menuju kepada Allah.
Dia pindah ni kerana nak dapat redha Allah dan Rasulnya SAW. Oleh kerana itu, kalau kita tengok hijrah, Allah Subhanahu Nabi sebut siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Macam mana nak hijrah kepada Allah? Hijrah kepada Allah dengan makna hijrah mencari redha Allah. Hijrah kepada Rasul dengan mencari redha Rasul. Hijrah kepada Allah dan Rasul ni menyebabkan seorang tu memang cuba mengikuti apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Itulah hakikat hijrah sebenar. Hijrah seperti inilah yang sebenarnya dilakukan. Yang ini berlaku. Tapi sebelum daripada itu, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun sebelum tu dia hijrah kerana dunia untuk dia dapat, atau perempuan untuk dia kahwin, dia dapat. Kalau yang ke pertama, kedua, ketiga, keempat dalam episod hidup dia, apa yang berlaku? Dia hijrah kerana rumah baru, rumah cantik, rumah lagi besar, dia dapat. Tapi setakat itulah, jiwanya apa? Lompang. Jiwanya kosong, sebab dia berpindah daripada alam kepada alam. Dia berpindah daripada rumah kepada rumah. Dia bukan berpindah daripada keadaan kehidupan kepada Tuhan. Ini yang menjadikan berbeza. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, pelik. Kita tengok ada orang tu hidup dia jahat. Hidup dia jahat. Dia buat jahat, perangai jahat. Dan dia tak ada sedetik pun hati dia nak ibadat pada Tuhan. Dia ikut nafsu, dia ikut syahwat, dia ikut keadaan dia. Dia lupa akhirat. Dia rasa dia okey, sehingga sampai kepada dia buat satu jenayah yang berat, yang akhirnya dia kena ke tali gantung. Dan rayuan-rayuan yang dia minta, yang dia pohon tu semuanya gagal, kerana sabitan amat kuat, evidence cukup kuat, bukti memang luar biasa. Masa tu putus harapannya, yang adanya Allah. Apa yang dia buat? Menantikan keadaan tersebut. Dia semayang kuat, dia ibadat kuat, dia zikir kuat, dia baca Quran banyak, dia ibadat pun banyak. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana masa tu walaupun dia disumbat atau dia terpaksa berhijrah ke tempat tersebut, tapi hijrahan tempat tersebut itu penuh dengan keadaan hatinya, jiwanya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah harapan Allah. Natijah daripada itu kita boleh tengok, terutamanya keluarga lah. Keluarga dia boleh tengok. Orang ni sebelum daripada tu, masa dia duduk bebas dulu, Allah samsing, bongkak, takabur, lupa Tuhan, lupa segala-galanya, perangainya cukup-cukup tak baik. Tapi bila dah dapat kita tengok keadaan dia, keadaannya amat-amat berubah, perangainya amat-amat berubah, tingkah lakunya amat-amat berubah, keadaannya perbezaan yang ketara. Sampai keluarganya kata, Allah, kalau macam ni mereka ni tok wali, kalau macam ni lah mereka ni hebat. Tok Imam pun tengok ni. Yang lebih terasa lagi, sebab apa yang kita tahu, pelaksanaan hukum dengan yang dijatuhkan hukum tu, keputusan jatuh hukum dengan pelaksanaan tu kadang-kadang bertahun-tahun, mungkin belah tahun pun ada, mungkin puluh tahun pun ada, dan mungkin 7-8 tahun pun ada. Dia ikut keadaan, adalah prosedur dia. Yang mengejutkan,
Bila dia dilaksanakan hukuman tersebut, tu imam, keluarga ataupun siapa dia, wari-warah mari tengok dia, keadaan dia sudah dia mati, tengok mukanya bersih, dainya hitam dai ni hitam kerana sujud banyak lah, dan nampak mukanya itu kaki ibadat. Allah singgahkan sebentar hidup yang terlalu sibuk, masyhur dan bergeluman dengan syahwat tersebut dengan cara tarikan yang cukup tragis, tapi akhirnya dia ada kesempatan yang cukup istimewa baginya untuk abdikan diri kepada Allah menginsafi. Apa dia buat? Dia seronok tau. Seronok yang amat sangat. Seronok akhirat lah maksud saya. Dan dia akan rasa puas hati. Kalau kita boleh berbicara dengan dia macam mana awak rasa? Alhamdulillah. Kalaulah tak dengan asbab ini, saya tak jadi macam ni. Dia insaf dengan seinsaf-insafnya. Tuan-tuan kalau berbual lah dengan puak-puak ni, tuan-tuan akan rasa, tengok keadaan mereka. Mereka sentiasa nak buat baik. Dan mereka akan selalu bercakap, kalaulah saya ada peluang keluar, saya jarang kalau ada peluang keluar, memang saya nak buat jahat lagi, jarang. Saya ingat saya nak pergi masjid, saya nak pergi jadi tok siok masjid, saya nak ibadat dalam masjid, saya nak pergi semayang, saya nak semua hal baik-baik. Itulah gambaran yang nak dinyatakan betapa mereka telah hijrah daripada alam kepada tuan alam, Allah Rabb al-Alamin. Pengarang akhirnya menyebut, wa ta'ammal hadzal amr in kunta za fahmin wassalam. Kamu perhati betul-betul, kata dia. Kamu perhati betul-betul hal ini kalau kamu orang yang mempunyai kefahaman. Wassalam. Tengok. Pengarang menyebut wa ta'ammal, suruh perhati. Bila perhati, suruh tengok, suruh renung ni, kalau kita ni orang faham, satu kalimah yang memberi satu penegasan. Macam anak kita, ayah kita kata, kita lah dulu tengok betul, kita pun faham lalu dah. Oh ya, sungguh. Cikgu kita buat jalan, cara tu salah, betul-betul tengok biar betul-betul, kita pun buat. Supaya apa? Supaya inilah warna-warni kehidupan. Kita kena buat sesuatu. Tak boleh berarti tindakan, berarti tindakan. Kalau kita orang faham. Wassalam. Ni bahasa kalau orang kita kata orang bahasa yang bukan cakap mujamalah ataupun ambil hati, ni cakap akan hakikat. Cakap inilah sebenarnya, sepatutnya. Inilah dunia, tuan-tuan. Hamba ceramah semalam kat Selangor, kat Kuala Lumpur, jauh. Makan dengan hamba, seorang lelaki duduk. Saya kata, Ji umur berapa? Ya, saya ingat dalam 80 70, 80, 78 gitulah. Dia jawab, umur saya 90 dah, Ji. Oh, kata, gagah 90. Gagah, sihat, makan. Apa maksud saya? Maksud saya, manusia ni walaupun dia telah melalui fasa macam-macam, tapi akhirnya masjid juga tempat. Kita akhir hidup kita kat mana? Masjid. Itu kebanyakan lah. Maksud saya, semayang orang mati masjid lah. Boleh buat di rumah, tapi ramai buat di masjid lah. Akhirnya masjid juga. Sebagaimana ayah kita, mak kita, pipi tangan kita bawa kita ke masjid, maka bila kita mati,
anak-anak kita pula yang usung mayat kita ke masjid. Ke masjid juga. Tengok insaf tuan-tuan, bila mari Allah masjid dia luar biasa. Dan bila kita sebut masjid, dia beza dengan pasar. Bila pasar ni jiwa kita lain, tapi kalau masjid jiwa kita lain. Apa beza antara jiwa pasar dengan jiwa masjid? Jiwa pasar ni semua syahwat, nafsu, nak makan, nak beli kuih sedap tu, ni. Masjid mana ada makanan sedap, tak ada. Lepas tu lah tengok agak-agak sedap juga, gitu je lah. Tapi masjid ni orang tengok Quran, orang sembahyang, orang zikir, orang belajar. Itu masjid. Jarang kita dengar masjid hoha-hoha kuat, yang cakap seorang, orang lain pakat dengar habis. Itu masjid. Penceramah-ceramah pakat dengar, nak bercakap ramai-ramai mana boleh. Itu pasar. Orang ni tawar-menawar, orang ni bincang, orang ni hoha-hoha. Beza. Itu ketenangan. Sebab itu selesainya hidup kita, macam mana kita nak tukar, pindah daripada tempat kepada tempat, menjadi pindah daripada tempat kepada tuang tempat, yakni Allah Rabbul Alamin. Siapa dah masa tuan-tuan, siapa dah masa itu. Tengok bincang bab dunia, bincang bab apa, tak sudah. Contohnya kita minat tengok TV, drama. Tengok drama, habis dah episod akhir dah, malah esok hak lain pula. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan mati lepas 50 tahun, 100 tahun, bakit balik tengok TV, ada tak lagi drama? Ada lagi. Mana tak habis. Cari bab makan gitu juga tak habis. Carilah bab apa-apa pun dia tak habis. Tapi kalau kita boleh ke masjid, boleh ke surau, boleh ibadat, hati kita tenang. Ada sahabat beritahu sekarang ni ramai orang depression, ramai orang stres, ramai orang susah hati. Semua rasa tak karuan, semua rasa tak berkesudahan. Apa nak buat, apa nak selesai? Tak, sudah. Tak ada apa benda yang sepatutnya. Pening kita. Ini pun bala tuan-tuan. Makin lama makin ramai, makin susah. Tuan-tuan tengok orang-orang yang kemurungan. Saya pernah bertemu orang kemurungan. Saya pergi ke penjara pula, ke Hospital Tanjung Rambutan setiap hari. Sampai satu tempat, orang gila wanita duduk setempat. Saya masuk saja, seorang gila tu mari kat saya. Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Sahabat kita tanya, ada apa ni? Kita pun cakap lah biasa. Ialah nak cakap orang gila, bukanlah kita cakap macam orang tak gila, je cakap setakat dia tu lah. Kemudian saya berjalan lagi, saya tengok seorang perempuan duduk ni tak tengok orang tuan-tuan, ke bawah je. Saya kata dia duduk gini, dia kata duduk gini lama dah aja. Begitulah dia. Tuan-tuan boleh tahan ke duduk gini setengah jam? Kalau tuan-tuan duduk gini setengah jam, jawab dia tidur tu. Duduk. Saya pun tengok, kata buat pulak jadi gini, ya Allah. Itu dia.
Bila saya tengok macam tu, saya faham, ya Allah, mesti ada sesuatu yang lompang dalam hidup. Nak cari, nak ni, ada lompang. Bila ada kelompangan ni lah yang sepatutnya kita isi dengan sebaik-baiknya. Justru marilah sama-sama kita tengok dalam hidup, tak dapat tidak, jangan kita pindah dari satu tempat ke satu tempat, tapi pindahlah kejiwaan. Ada orang kaya, tanya kat mana dia tak pergi. Amerika, dia boleh sebut pula sampai 10 tempat Amerika hamba pergi. Los Angeles, apa New York, apa macam-macam dia pergi. Kita tanya pula Kanada orang pergi, duduk di Montreal, duduk di Toronto. Jepun 14 kali dah pergi. Di semua, Osaka pergi, Tokyo pergi, Nagoya pergi, macam-macam pergi. Kat mana lagi? Afrika, kata sepertiga Afrika tu saya pergi semua dah. Tahu dah gini-gini, hak paling maju, hak paling teruk, gini-gini, dia boleh banding semua. Jalan. Hotel mana tak pergi? Hotel daripada tak ada bintang sampai kepada 5-6 bintang, pergi semua. Hebat dia pergi. Selepas dia all round in the world semua sekali, ni round semua dah, ini banyak lah maknanya. Allah detikkan hati dia nak pergi Mekah. Dia pun pergi Mekah. Bila sampai Mekah, dia berlaku shock culture pada diri dia. Allah, tengok kanan orang menangis, tengok kiri orang sembahyang menangis, tengok depan orang doa menangis, pegang sebeh, duduk sembahyang. Dia rasa asing. Allah. Kemudian masuk pula, tiap-tiap waktu kena pergi sembahyang di masjid. Mayang masjid tu kalau subuh pukul 5 masuk, 3.30 orang pakai kaki dah. Jadi dia pergi pukul 4.30. 4.30 tu lewat sangat dah. Tapi dia terasa seminggu sahaja dia ke Mekah, ditambah dengan kota suci Madinatul Munawwarah 2-3 hari, dia pulang, dia telah tukar wajah dia tu, perangai dia tu, akhlak, jiwa dia tu. Dan statement dia pertama, dia kata, hamba pergi luar negara banyak tempat dah, hamba duduk di pelbagai jenis hotel, tapi hamba tak rasa paling seronok hotel yang paling hamba duduk, tempat yang paling duduk, hati paling tenang, Mekah, Madinah. Dan kalau kita pergi ke Mekah, Madinah ni banyak kali kita pergi. Daripada kita tak berapa kaya sampai kita kaya, sampai kita senang, kita akan rasa hak masa kita susah kita pergi tu, jalan kaki daripada Arafah ke Muzdalifah, daripada Muzdalifah ke Mina, hak makan tu berebut sehingga orang ni sikit boleh secubit seorang. Minum air pula mineral pula sebotol bagi dua dengan bini dan seumpama. Hak tu lah paling mahal ingatan. Hak tu lah kita rasa dalam hati, ya Allah, seronoknya, puas hatinya, ya Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Ada sahabat saya, Ustaz Fahmi ya? Ya Ustaz Mi? Tak, okey. Ingat Ustaz Mi mari nak mengajar, kita nak suruh ni. Ada sahabat. Jadi mudah-mudahan hari Maulidur Rasul ni sama-samalah kita dapat manfaat daripada majlis Maulidur Rasul, untuk kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan cinta pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya